Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita berada pada bab yang siapa yang ada kitab boleh tengok bab yang ke-135. Ya, bab yang ke-135, bab husnil khuluq. Bab pada membicarakan berkaitan dengan akhlak yang baik. Kebaikan akhlak, akhlak yang baik. Dan kita berada pada hadis yang ke-274. Riwayat 274. Siapa ada kitab boleh tengok. InsyaAllah hari ini kita cuba baca hadis yang terakhir. Dua hadis yang terakhir insya-Allah hari ini kita cuba nak habiskan bab ni sebelum kita masuk pada bab yang baru, iaitu bab 136. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma fa idza kana ithma kana ab'ada an-nas minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqima lillah azza wa jalla biha. Hadis ni merupakan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Selain daripada dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ni di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya. Maksudnya hadis ni memang sahih lah, kerana ada dalam sahih Al-Bukhari yang kita anggap sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran yang ditulis oleh manusia lah. Baik, insya-Allah kita cuba nak ambil faedah daripada hadis yang kita baca ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Ismail telah menyampaikan kepada kami. Ismail telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Malik telah menyampaikan kepada saya daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab ni seorang ulama besar di dalam ilmu hadis yang merupakan tokoh yang mana orang belajar hadis pastinya tahu. Tak mungkinlah orang belajar hadis kalau dia memang dalam pengkhususan hadis dia tak kenal siapakah dia. Al-Imam Ibn Shihab ataupun Ibn Shihab ni lebih terkenal dengan gelaran Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri merupakan tokoh besar dalam hadis yang mana dia terlibat di dalam pengumpulan hadis di peringkat awal, di peringkat rasmi.
yang mana sebelum daripada Ibnu Zuhri, sebelum daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis yang rasmi di peringkat negara, dia hadis ini ada, tetapi dia merupakan catatan peribadi sahaja. Catatan peribadi sahaja. Baik. Daripada Ibnu Syihab, daripada Urwah. Daripada Urwah. Urwah ni, Urwah Ibnu Zubair, yang merupakan anak kepada Zubair Ibn Al-Awwam, seorang sahabat Nabi SAW, yang mana dia ni merupakan tabi'in lah, yang banyak mengambil hadis daripada ibu saudaranya, kerana Zubair menikahi Aisyah, menikahi Asma, yang merupakan saudara kandung bagi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ni kira anak saudara bagi Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana hadis ni kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sekejap. Kenapa saya punya pelik, saya punya kamera ni kejap ada kejap tak ada. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan ummul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn. Ma ni manafiyah. Ma menafikan. Ma ni kadang-kadang ada berbentuk pertanyaan. Ada ma yang berbentuk uh, penafian. Ada banyaklah ma ni kan. Jadi ma kat sini ma penafian. Ya. Ma kat sini bermaksud penafian. Tidaklah. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan pilihan baina amrain, di antara dua perkara. Di antara dua perkara, illa ikhtara aisarahuma. Dalam riwayat Muslim, illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Nabi itu diberikan pilihan di antara dua perkara, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pilih yang paling mudah di antara keduanya. Yang paling tak susah di antara keduanya. Malam yakun isma, selagi mana yang mudah itu bukanlah dosa. Fa idza kana ithma, saya akan terjemah dulu. Nanti saya akan cuba untuk huraikan faedah ataupun syarah yang disebutkan oleh para ulama kita. Malam yakun ithma, selagi mana tidak menjadi dosa. Fa idza kana ithma, kalaulah perkara yang paling mudah itu dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling jauh daripada dosa. Maksudnya Nabi tak pilihlah yang senang tu, sebab senang tu dosa. Ya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, kita panggil apa? Tidak pernah membalas dendam untuk dirinya, illa an tuntahaka hurmatullahi taala. Kecuali apabila perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla diceroboh, maka pada ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan untuk Allah Azza wa Jalla, kerana ia merupakan perkara yang diwajibkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil tindakan. Okey. Kita pergi kepada faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Hadis ini dia bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Aisyah tidak menukilkan kalam Nabi. Sebaliknya Aisyah radhiyallahu anha menukilkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukilkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukilkan tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Maksud Aisyah kata kat sini, Nabi ni dalam urusan-urusan kehidupan dia, kalau dia diberi pilihan untuk memilih di antara dua perkara, antara A ataupun B, Aisyah kata, kalau dua-dua tu bukan dosa, kalau dua-dua tu bukan pilihan sama ada dosa dan pahala, bukan pilihan antara maksiat dan juga taat,
kedua-duanya ketaatan, kedua-duanya perkara yang dibenarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih perkara yang paling mudah. Okey, kecuali kalau perkara yang mudah itu menjadi dosa. Di sini, ya, di sini ada sedikit perbahasan. Pertamanya, pertamanya, yang dimaksudkan dengan memberi pilihan itu pastinya ia bukan perkara yang wajib. Kerana kalau perkara itu perkara wajib, kita tak ada pilihan, kecuali kewajipan itu ada pilihan. Kadang-kadang benda wajib ni ada pilihan. Kan? Itu pun ya dalam siapa yang belajar usul fiqh dia tahulah al-wajib al-mukhayyar. Wajib yang diberi pilihan. Kan? Kita boleh pilih antara itu kalau sebahagian ulama lah. Ada ulama kata benda ni dia bukan pilih, dia kena ikut tertib. Contohnya macam kafarah, kan? Ada yang boleh pilih. Di dam, kena bayar dam, kan? Dia ada pilihan. Sama ada nak buat ni ataupun nak buat ni ataupun nak buat ni. Boleh pilih. Siapa yang biasa pergi haji, pergi umrah, dia tahulah. Nak sembelih ke, nak beri makan ke, nak puasa ke. Itu kalau dam. Apabila seseorang itu melanggar pantang larang ihram. Ada pilihan. Tapi kalau benda wajib tu tak ada pilihan, Tuhan tak bagi pilih. Umpamanya, salat zuhur. Kena salat zuhur. Tak boleh tak salat zuhur. Bagi orang yang wajib salat zuhur, dia kena salat. Maka tidak ada pilihan lagi. Bagi orang yang wajib salat asar, waktu dah masuk, dia kena salat asar. Dia tak ada pilihan lagi. Jadi kat sini, yang dikatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan, melainkan Nabi akan pilih yang paling mudah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Bahrul Muhituth Thajjaj, syarah kepada Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, karya Syekh Al-Atyubi, dia mengatakan yang diberi pilih kepada Nabi SAW ni adalah urusan dunia. Kenapa urusan dunia? Kerana di hujung tu Aisyah kata, malam yakun isma, selagi mana ia bukan dosa. Kerana urusan agama, kata Syekh, li'anna umurad din la ithma fiha. Kerana urusan-urusan agama ni tak ada dosa baginya. Kalau Allah Azza wa Jalla suruh Nabi buat satu benda, Nabi buat, tak jadi dosa. Kerana Allah suruh. Kan? Kalau diberi pilihan, nak buat benda sunat ni ke nak buat benda sunat ni? Kalau buat mana-mana pun, tak jadi dosa sebab dua-dua benda tu sunat. Tapi dipadam lah. Di sini dipadam perkataan siapa yang beri pilih ni. Ma khuyira. Tidaklah Nabi itu diberi pilihan. Siapa yang beri pilih? Nanti kita akan bahas. Di sini ada sedikit perbahasan siapa yang memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih. Di sana ada dua pandangan. Ada yang mengatakan yang memberi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan mungkin makhluk. Makhluk ni mungkin orang-orang munafik. Orang munafik beri pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nak pilih yang ni ke nak pilih yang tu? Nabi akan pilih yang paling mudah kalau ia bukan dosa. Mungkin juga orang kafir yang ada di Madinah pada ketika itu, apabila diberi pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia, orang Yahudi mungkin beri pilihan kepada Rasul, nak pilih yang ni ke nak pilih yang tu? Nabi akan pilih yang paling mudah kalau yang paling mudah itu bukan dosa. Itu kalau yang memberi pilih itu, kalau kita tafsirkan yang memberi pilihan kepada Rasul itu adalah makhluk, manusia. Tapi ada sebahagian ulama yang cuba untuk kata yang memberi pilih itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah yang beri pilih, ini muskil. Kenapa? Kerana kalau Allah beri pilih kepada Nabi, takkan Allah nak beri pilih pada perkara yang dosa. Sebab dia kata, sebab Aisyah kata, apabila diberi pilihan kepada Nabi, Nabi akan pilih yang paling mudah kalau bukan dosa. Takkan Allah Azza wa Jalla nak berikan pilihan dalam bab dosa kepada Rasulnya. Kan? Biasanya Allah memberikan pilihan pada perkara yang tidak ada dosa. Tetapi
ulama yang mentafsirkan dengan makna Allah yang memberi pilih, mereka mengatakan pilihan yang Nabi akan pilih ialah yang paling mudah jika yang paling mudah itu tidak membawa kepada dosa, walaupun mungkin yang mudah tu tak berdosa sebenarnya tapi boleh bawa pada dosa. Contoh, kata Syekh Al-Tubi, dia kata, tengok dia kata, disebut kat sini, saya baca kan, dia kata wa wuqu'ut takhyir ma wa wuqu'ut takhyiri baina ma fihi ithmun wa ma la ithma fihi min qibalil makhluqin wadih. Kalau kita kata pilihan itu datang daripada makhluk, maka jelaslah. Boleh jadi makhluk suruh pilih antara yang mudah dan yang susah. Boleh jadi yang mudah tu dosa, maka Nabi tak pilih. Boleh jadi yang mudah tu tak dosa, maka Nabi pilih. Wa amma min qibalillahi ta'ala fa fihi iskal. Tapi kalau pilihan tu datang daripada Allah Azza wa Jalla, kalau kita maknakan pilihan tu datang daripada Allah, maka padanya ada kemusykilan. Li'anna at-takhyir innama yakunu baina jaizain. Kerana kalau pilihan tu datang daripada Allah, sudah tentulah pilihan tu datang dalam dua perkara yang dibenarkan. Walakin idza hamalnahu ala ma yufdi ila al-ithmi amkana dhalik. Tapi kalau kita maknakan dua pilihan itu, boleh jadi dua-dua tu dibenarkan. Tapi salah satu tu boleh bawa pada dosa. Dia tu tak dosa tapi boleh bawa pada dosa, maka itu mungkin. Makna ni mungkin. Bi ayyu khayyirahu baina ay yaftaha alaihi min kanuzil ard ma yukhsha min al-ishtighal bihi ila alla yatafarraga lil ibadah mathalan. Mungkin contohnya Allah memberi pilih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuka pada dia harta dunia ni, khazanah-khazanah dunia ni, sehingga ditakuti akan disibukkan dengan harta dunia ni daripada dia melakukan ibadah umpamanya. Wa baina alla yu'tihi minad dunya illa al-kafaf. Dan juga dia diberi pilih antara dua. Sama ada nak berikan kekayaan sehingga mungkin membawa kepada lupa ibadat, sibuk dengan harta dunia, ataupun tak diberikan daripada dunia ni melainkan hanya cukup-cukup saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang cukup-cukup sahaja. Walaupun mungkin harta yang banyak tu lebih mudah, tapi mungkin boleh membawa kepada perkara yang merosakkan, terutamanya kepada umat. Baik. Tengok kata para ulama zaman dulu, saya bacakan tafsiran-tafsiran ulama dan kita akan tengok siapa yang mentafsirkan pilihan ini datang daripada makhluk, siapa yang tafsirkan pilihan ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibn Battal, seorang ulama yang mengarang kitab syarah Sahih Bukhari, dia kata apa? Hadha at-taqyir, ini kata Ibn Battal, hadha at-taqyir laisa min Allah. Nampak? Dia kata pilihan ni tak datang daripada Allah. Yang Aisyah kata Nabi tak diberi pilih, melainkan Nabi akan pilih perkara yang mudah antara kedua perkara yang diberi pilih tu. Siapa yang beri pilih? Kata Ibn Battal, pilihan ni tak datang daripada Allah. Li'anna Allah la yukhayyiru rasulahu baina amrain ahadahuma ismun. Ataupun ahaduhuma ismun. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak akan memberi pilih kepada Rasulnya di antara dua perkara yang mana salah satunya adalah dosa. Illa in kana fid din wa ahaduhuma ya'ulu ilal ism. Kecuali dalam perkara agama yang mana salah satunya tak dosa tapi boleh membawa kepada dosa. Kal ghulu fa innahu mazmum. Contohnya perkara yang boleh menyebabkan kemelampauan kerana ia adalah dicela. Kama law aujaba al-insan ala nafsihi syai'an syaqqan min al-ibadah. Contohnya macam seorang insan mewajibkan sesuatu yang sukar untuk dia buat daripada amalan ibadat, fa'ajiza anhu, dia tak mampu nak buat. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sahabat dia daripada menjadi orang kata apa, membuang urusan dunia, ibadat tak berhenti-henti sampai lupa, tak ambil tahu langsung pasal dunia, tak boleh. Okey,
Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi umpamanya. Al-Imam Al-Qurtubi dia kata, qaulu Aisyah, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma, ta'ni annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza khayyarahu ahadun fi syai'ain yajuzu lahu fi'lu kulli wahidin minhuma أو عرضت عليه مصلحتان مال للأيسر منهما وترك الأثقل أخذا بالسهولة لنفسه وتعليما لأمته فإذا كان في أحد الشيئين إثم تركه وأخذ الآخر وإن كان الأثقل. Kata Al-Qurtubi, yang dimaksud oleh Aisyah Nabi pilih yang paling mudah tu ialah apabila seseorang, maksudnya makhluk lah, seseorang memberi pilihan kepada Nabi dua perkara, yang mana kedua-duanya Nabi boleh buat, ataupun datang kepada Nabi dua maslahah, maka Nabi akan pilih yang paling mudah. Nabi akan tinggalkan yang paling sukar, kerana nak memudahkan dirinya dan mengajar kepada umatnya tentang perkara yang mudah. Tapi kalau salah satu dosa, Nabi akan tinggalkan yang dosa tu, Nabi akan ambil yang tak berdosa. Walaupun yang tak berdosa tu lebih berat. Nampak Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam bab ni mengajar manusia dalam perkara itu. Okey. Kata Ibn Hajar, wa ma asyara Ibn Battal aula. Ibn Hajar dia setuju dengan tafsir takwilan Ibn Battal tadi. Dia kata, Ibn Battal kata apa tadi? Ibn Battal kata pilihan tu datang pada manusia sama juga seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tadi. Ya. Wa aula minhuma anna dhalika min umur dunia. Maksudnya pilihan yang diberi kepada Nabi yang dimaksudkan oleh Aisyah tu urusan dunia. Kerana separuh ataupun sebahagian daripada urusan dunia ni boleh membawa kepada dosa. Ya. Okey. Sebab itu kata Ibn Hajar, wal aqrab anna fa'il at-takhyir al-adami wa huwa zahir. Dan yang paling hampir dengan takwilan yang benar di sini, yang memberi pilih kepada Nabi dalam masalah ni ialah manusia. Dan itulah yang zahir. Dan banyak contohnya. Terutamanya apabila pilihan tu datang daripada orang-orang yang bukan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu kata Ibn Hajar. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa kata Imam Nawawi? Wa amma qawluha ma lam yakun isma, atau kata Imam Nawawi, adapun kata-kata Aisyah selagi mana ia tidak berdosa. Nabi pilih yang paling mudah selagi mana ia tidak berdosa. Fayutasawwaru idza khayyarahu al-kuffar wal munafiqun. Fa amma in kana at-takhyiru min Allah fi ta'ala aw min al-muslimin fayakunu listisna'u munqati'an. Maksudnya Imam Nawawi pun cenderung untuk kata yang memberi pilih itu ialah manusia, iaitu orang kafir ataupun orang munafik. Kalau Allah yang beri pilih, maka di situ kecuali itu dia jadi kecuali yang terputus, yang tak ada kaitan langsung dengan ayat sebelumnya. Ya? Baik. Kata Al-Imamul Kirmani, fa in qulta kaifa yukhayyaru Rasulullah SAW fi amrayni ahaduhuma ismun. Bagaimana jika engkau berkata bagaimana Nabi diberi pilih antara dua perkara yang mana salah satunya dosa? Qultu at-takhyiru in kana minal kuffari fa zahir. Aku katakan, jika pilihan tu datang daripada orang kafir, maka zahir. Maka tak perlu kita bahaslah, Pak. Dah fahamlah tu. Orang kafir bagi pilihan kat Nabi. Orang kafir bukan tahu yang mana satu dosa, yang mana satu tak dosa. Maka Nabi lah pilih.
Kalau dua-dua tu bukan dosa, Nabi akan pilih yang paling mudah. Tapi kalau salah satu dosa, Nabi akan tinggalkan yang dosa tu, Nabi akan pilih yang tak berdosa, walaupun yang tak berdosa tu lebih sukar. Ya? Okey. Wa in kana min Allah. Nampak Ikrimah ni dia boleh terima dua-dua tafsiran. Dia kata apa? Kalau pemilihan tu datang daripada Allah wal muslimin, mungkin datang daripada Allah, mungkin juga datang daripada sahabat lain. Sahabat bagi Nabi pilih. Fama'nahu ma lam yuaddi ila ismin. Maka maknanya pilihan tu walaupun dua-dua tu tak berdosa pada asalnya tapi boleh membawa kepada dosa. Contohnya katakhiri fil mujahadati fil ibadah wal iqtisadi fiha. Umpamanya Nabi diberi pilihan sama ada nak bersungguh dalam ibadat ataupun seimbang dalam ibadat. Fa innal mujahadah bihaitsu yanjarru ilal halak la tajuz. Maksudnya dua-dua tu baguslah. Nak pilih bersungguh-sungguh dalam ibadat sampai tak ada masa untuk yang lain ataupun nak seimbang. Seimbang ni maksudnya istiqamah. Tapi yang mampu dilakukan oleh badan kita. Mana nak pilih? Kalau pilih mujahadah mungkin membawa kepada binasanya diri. Kan? Binasanya disebab tu Nabi SAW tegur ada sahabat perempuan yang sampai ikat tali dekat masjid, dia nak bersandar di tali tu. Kalau tak larat dia akan bersandar, lepas tu dia akan teruskan lagi. Dia akan teruskan lagi. Nabi SAW suruh buka tali tu. Kerana Nabi SAW kata kalau tak larat, pergilah tidur. Tak perlu paksa diri untuk melampau. Kerana ia boleh membawa kepada binasanya diri. Itu dalam perkara sunat lah. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil tindakan untuk dirinya. Maksud Nabi SAW tak ambil tindakan kalau dirinya sakit hati. Nabi maafkan. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah memang ada. Nabi SAW maafkan ramai orang. Nabi maafkan ramai orang. Walaupun dalam sejarah Nabi itu ada ditindas. Mungkin dalam sejarah hidup Nabi itu ada Nabi itu disakiti sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu untuk diri Nabi, Nabi tak ambil tindakan untuk diri dia selagi mana orang tu memohon maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun mungkin orang tu tak mohon maaf pun, tapi kalau benda tu tak ada, bukan satu kewajipan untuk diambil tindakan, Nabi tak ambil tindakan. Umpamanya kalau kita tengok dalam sejarah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif umpamanya. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi ke Madinah, Nabi pergi ke Taif. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif adalah kerana Nabi nak cari ruang dan tempat. Kerana Mekah 13 tahun dah Nabi berdakwah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat ruang yang diharapkan. Maka Nabi pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi ajak orang Taif masuk Islam. Tapi Nabi ditolak. Dibaling dengan batu. Nabi kecewa, Nabi sedih. Nabi merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita tahu kisah ni. Satu kisah yang pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya soalan, hal marra alayka yawman hal laqita sorry. Aisyah tanya hal laqita hal marra alayka yawm ashaddu min yawmi Uhud. Ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullah, pernah tak berlalu pada kamu satu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Aisyah tanya ni sebab hari Uhud ni hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat uh, tewas di tangan orang kafir. Ya, tewas di tangan orang kafir. Jadi Aisyah tanyalah, ada tak hari yang lebih berat daripada hari Uhud ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Maka sesungguhnya aku
menyebutkan hari-hari yang aku bertemu dengan kaum kau, wahai Aisyah, tidak ada yang lebih dahsyat hari yang aku lalui melainkan hari Aqabah. Para ulama bahaslah Aqabah ni hari apa. Tetapi bila kita melihat kepada konteks hadis selepas daripada itu, ketika Nabi SAW bercerita, ia lebih kepada konteks Nabi bercerita tentang Aqabah yang berada di Taif. Hina aratu nafsi ala ibni Yalail bin Abdi Kulal. Aku pergi ke Taif. Aku tawarkan diriku. Aku tawarkan dakwahku kepada Ibn Yalail bin Abdi Kulal. Falam yujibni ila ma arat. Dia tak menjawab apa yang aku mahu. Dia tak sahut seruan aku. Dia tak terima tawaran aku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun beredar dalam keadaan sugul. Dalam keadaan sangat kecewa dan sangat sedih. Falam astafiq illa biqarni tha'ali. Aku tak sedar sehingga aku sampai di satu kawasan yang namanya Qarnus Tha'ali. Farafa'tu basari. Aku pun mengangkat pandanganku. Fa'idha ana bisahabatin qad adallatni. Bila aku tengok ada awan yang memayuniku. Aku tengok dalam awan tu aku nampak Jibril. Wa nadani wa sallama alai. Dan Jibril pun panggil aku. Jibril beri salam kepadaku. Jibril panggil aku. Jibril beri salam kepadaku. Dan Jibril kata, Ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tahu. Allah dengar perkataan-perkataan yang diucapkan oleh kaum kau terhadap engkau. Dan Allah tahu tindakan mereka ketika menolak engkau. Walaqad ba'atha ilaika ba'at malakal jibal lita'murahu bi amrik. Sesungguhnya Allah telah menghantar kepada kamu malaikat yang menjaga bukit supaya kamu berilah saja arahan kepadanya apa yang kamu nak berikan. Malaikat yang jaga bukit pun panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tu bagi tahu. Malaikat tu kata, Ya Muhammad, kan? Ya Muhammad, Allah hantar aku. Kau beritahulah apa yang kau nak beri tahu untuk aku ni, untuk aku buat pada mereka ni. In syi'ta utbiq alaihim al-akhshabain. Jika engkau nak, aku boleh hempapkan dua bukit besar yang ada kat kota Mekah tu di atas mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka golongan yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi kena baling dengan batu darah jasad Nabi. Zaid pun kena, Nabi pergi dengan Zaid pada masa ni. Kalau tengok dalam kitab sirah, Nabi pergi dengan Zaid. Jadi apa yang berlaku? Nabi kena baling dengan batu. Kena hina tu dah tentulah. Kan? Kena hina tu dah tentu. Jadi tawaran datang daripada malaikat untuk hempapkan bukit di atas orang-orang Taif yang melakukan kekasaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata jangan. Nabi tak nak ambil tindakan kerana diri dia. Nabi tak nak ambil tindakan orang Allah Taala ambil tindakan kerana diri dia. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya keluar daripada keturunan Taif ni generasi yang menyembah Allah. Kan? Generasi yang menyembah Allah, yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik pada Allah. Besarnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam peristiwa pembukaan kota Mekah pun sama. Kan? Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, ramai orang yang ditawan dan mereka itu adalah orang-orang yang asalnya memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian mereka pernah berlaku kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata apa?
Mereka sebut kepada Nabi, akhun karim, ibnu akhin karim. Kamu ialah saudara yang baik, saudara yang mulia, anak pula kepada saudara yang mulia. Kamu orang baik, ayah kamu juga orang baik. Mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berjaya menguasai balik kota Mekah. Mereka mengampu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa itu betul lah kan. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu kerana kamu semua sudah bebas. Ya. Ada sebahagian Nabi ambil tindakan apabila melampaui batas, maka dia ambil tindakan. Tetapi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dibuat kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pertalian hukum agama padanya, Nabi tak ambil tindakan. Menunjukkan kepada kita besarnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang memaafkan. Memaafkan dan akhirnya keluarlah, betul-betul keluar daripada generasi Taif tu golongan yang menyembah Allah semata-mata. Apabila Nabi berjaya membuka kota Mekah, Nabi juga berjaya membuka kota Taif dan akhirnya Abu Bakrah, beberapa orang lagi di kalangan orang yang berasal daripada Taif akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan siapa yang pergi Taif hari ini dia akan nampak di sana ada kubur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan sepupu Nabi SAW dan sahabat Nabi yang hebat juga meninggal dunia di sana. Bumi yang akhirnya menjadi bumi orang Islam. Cuma Taif ni dia tak dapatlah kelebihan macam orang Madinah. Sebab orang Madinah lebih awal terima Islam pada dia. Sedangkan dia terima seruan awal. Tapi dia tak terima awal. Dia terima lewat sikit. Kan? Kalau tak, kalau dia terima awal, maka Nabi dah hijrah ke sana dah bersama dengan para sahabat. Kalau kita hari ni, kalau betul lah orang Taif terima Nabi, maksudnya orang hari ni pergi haji, pergi umrah, singgah Taif dulu lah. Tapi tak. Hari ini lebih ramai orang singgah ke Madinah berbanding singgah ke Taif. Adalah orang pergi Taif, tapi tak ramai ya. Berbanding orang pergi ke Madinah. Kerana di Madinah itu ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi SAW ni untuk diri dia, dia tak ambil tindakan. Menunjukkan besarnya jiwa Nabi SAW. Orang minta maaf kat dia, dia maafkan. Abu Sufyan umpamanya. Saya selalu sebut Abu Sufyan. Dalam sejarah Abu Sufyan ni memang betul-betul banyak siri-siri peperangan yang dia menjadi penyebab sehingga bertempur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia bertempur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia penyebab. Perang Badar pun dia, perang Uhud pun dia, perang Ahzab pun dia. Tapi akhirnya apabila dia menerima Islam, cerah hatinya untuk menerima Islam, Nabi SAW terima dia. Bahkan Nabi dalam riwayat yang masyhur dalam sirah, Nabi kata apa? Man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin. Wa man dakhala masjidal harama fahuwa amin. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Sesiapa yang masuk dalam rumah dia, waktu Nabi nak buka kota Mekah, Nabi kata siapa masuk rumah sendiri tutup pintu, maka dia selamat. Siapa masuk Masjidil Haram dia selamat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan pada masa ni kecenderungan dia untuk menerima Islam. Maka Nabi SAW bagi kredit sikit kat dia lah. Dia dah terima Islam tu. Maka dia pun rasa adalah dihargai. Walaupun masuk Islam taklah dilupakan. Dia tu pemimpin orang Mekah pada masa tu. Sebelum tu. Baik. Bila Nabi tak mengambil tindakan pada diri dia, sebab itu dalam riwayat Sahih Muslim, Aisyah pernah sebut dalam riwayat yang lain lah. Aisyah kata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadimah illa ayyujahida fi sabilillah." Maksudnya, tidaklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah memukul siapa pun. Nabi tak pernah pukul apa-apa pun. Nabi tak pernah pukul perempuan, Nabi tak pernah pukul khadam dia. Melainkan ketika berjihad di jalan Allah. Wa manila minhu syai' qattun fayantaqim min sahibihi. Nabi tak ambil tindakan pada siapa-siapa walaupun Nabi mampu kalau itu adalah untuk diri dia. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah. Kecuali kalau perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu dicerobohi sehingga dalam agama ada peruntukan hukum yang wajib untuk Nabi laksanakan. Maka Nabi buat kerana nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam hadis yang masyhur Nabi kata apa?
falau anna Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, atau kama qala. Nabi kata, demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku juga yang akan memotong tangannya. Fatimah ni siapa? Fatimah ni anak Nabi. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, Fatimah bid'atum minni. Fatimah tu sebahagian daripada aku. So, Nabi sayang kat Fatimah ni. Fatimah tu sebahagian daripada aku. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti Nabi. Sayang sungguh Nabi kat Fatimah ni. Tapi Nabi bagi contoh Fatimah. Kalau Fatimah mencuri, bukanlah Fatimah tu mencuri. Nabi nak bagi tahu, Fatimah ni orang yang Nabi paling sayang. Kalau orang yang Nabi paling sayang ni mencuri, Nabi juga yang akan potong tangan dia. Maksudnya, dalam bab hukum, no kompromi. Ha, dalam bab hukum tidak ada kompromi, no compromise. Itu dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya cara. Ya, illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Maka pada ketika itulah Nabi mengambil tindakan kerana melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang galakkan untuk memaafkan. Memaafkan orang ni, walaupun kadang-kadang kita tak nampak ada apa-apa kepentingan pada diri kita, tetapi ia termasuk dalam akhlak yang baik. Ia termasuk dalam akhlak yang baik. Maksudnya ada pahala kalau kita ni memaafkan orang lain. Ya? Dan menanggung kesusahan demi manusia lain. Kadang-kadang kita rasa bila nak marah orang tu, isyak aku dulu sakit ni masa dia buat salah aku. Sakit hati aku ni, takkanlah aku tak balas langsung. Kalau kita maafkan tanpa mengambil apa-apa balasan, kita juga akan mendapat ganjaran di sisi Allah kerana telah melaksanakan sesuatu yang dipanggil sebagai husnul khuluq. Husnul khuluq. Dan dalam bab melaksanakan perintah Allah, tak boleh bias. Pada siapa pun. Kalau hukuman Allah Ta'ala itu dah wajib, perlu dilaksanakan. Walaupun yang akan diambil tindakan tu orang yang rapat dengan kita. Inilah benda yang sebenarnya sukar untuk dilaksanakan, tetapi kalau siapa boleh buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin dia akan dapat naungan di hari akhirat. Salah satu daripada 7 golongan, imamun adil, pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu ialah pemimpin yang melaksanakan arahan Tuhan dalam keadaan dia suka dan dalam keadaan dia tak suka. Dalam keadaan dia ringan nak laksanakan hukuman tu ataupun dalam keadaan dia berat untuk melaksanakan hukuman tersebut. Ya? Baik. Hadis ni kata Ibn Hajar. Hadis ni kata Ibn Hajar, wa fil hadis al-hasu ala tarkil akhdhi bi syai'il usrin. Ibn Hajar kata, hadis ni menunjukkan kepada kita supaya agama ni kata jangan menyusahkan diri kalau ada jalan yang senang. Selagi mana senang tu bukan dosa, maka ambil yang senang. Wal iqtina'u bil yusur, dan rasa berpada dengan benda yang senang. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah Taala suka kalau kita ni mengambil rukhsah ni. Innallaha yuhibbu ayyu'ta bi rukhasihi. Atau kama qala. Allah Taala suka kalau kita ni buat rukhsah yang Allah syariatkan. Ambil kemudahan itu. Seperti mana Allah suka kalau kita laksanakan azimahnya. Azimah ni hukum asal. Sebab tu kadang-kadang kalau pergi musafir, zaman dulu lah. Zaman sekarang, Alhamdulillah, saya tengok kesedaran tu makin ada. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita telah melaksanakan tugas mereka dengan baik sehingga masyarakat dah mula tahu dah tentang salat qasar dan sebagainya. Tapi dulu, ada orang-orang yang tak faham, dia ingat bila musafir, 4 rakaat tu lagi banyak pahala sebab lagi banyak rakaat. Sedangkan kita bagi tahu dah. Kan? Tapi Alhamdulillah sekarang dah terima. Dulu suka.
Kita kata dua tu. Kerana itu rukhsah. Apabila kita musafir cukup kilometer je, cukup jaraknya, buatlah dua. Kan? Jangan buat empat, buat dua. Kenapa buat dua? Kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam permusafiran Nabi. Kecuali kalau kita berimamkan orang yang tamam, maka kita wajib tamam lah. Nah, tak bolehlah kita qasar di belakang imam yang tamam. Okey. Kemudian kata Ibn Hajar, wa yu'khadha min dhalika an-nadbu ila akhdhi bir-rukhas ma lam yadhhar al-khata. Diambil juga daripada hadis ni ialah galakkan untuk mengambil rukhsah selagi mana tidak terzahirnya kesilapan. Wal hathu 'alal 'afwu, 'alal 'afwi, sorry. Wal hathu 'alal 'afwi. Hadis ni juga menunjukkan tentang galakkan untuk memaafkan orang lain. Illa fi huquqillahi ta'ala. Wan nadbu ila al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan juga hadis ni terdapat galakkan untuk kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nahi munkar ni termasuk mengambil tindakan kalau benda tu wajib untuk diambil tindakan kalau kita tu pemerintah lah. Wa mahallu dhalika ma lam yufdi ila ma huwa ashadda minhu. Dan perkara ini dengan syarat lah. Amar ma'ruf nahi munkar tu kita laksanakan selagi mana kesan dia tidak terbit sesuatu yang lebih teruk daripadanya. Ini benda yang biasa disebutkan oleh para ulama. Ibn Qayyim juga sebut, Ibn Hajar juga sebut. Bila kita nak laksanakan nahi munkar ni, an-nahyu 'anil munkar ni, al-amru bil ma'ruf ni okey sebenarnya. Suruh orang buat benda baik ni taklah sukar mana. Bagi tahu je benda ni baik, benda ni baik, benda ni baik, benda ni baik. Orang akan tidak, walaupun mungkin orang tak ikut, tapi orang tak bantah sangat sebab benda tu baik. Wan nahyu 'anil munkar ni sukar sikit sebab orang tu dah buat benda tu. Tiba-tiba kita nak kata benda tu tak betul. Tiba-tiba kita nak kata benda tu mungkar. Ni payah sikit. Payah sikit sebenarnya. Jadi, syarat yang diletakkan oleh para ulama, antaranya disebut Ibn Qayyim, disebut Ibn Hajar dalam hadis ni, bila kita nak mencegah perlakuan mungkar yang dilakukan oleh masyarakat, kita kena lihat dan hitung adakah apabila kita cegah mungkar yang sedang berlaku ni akan membawa kepada mungkar yang lebih besar. Kalau kita cegah mungkar yang ada sekarang, ia boleh membawa kepada mungkar yang lebih besar, maka tak perlu cegah mungkar sekarang. Kerana kalau kita cegah sekarang, boleh bawa pada yang lebih buruk. Sebab itu ada kisah Ibn Taymiyah. Dia melihat pada ketika zaman dia, Mongol dan Tatar minum arak, mabuk. Dia biar je. Ada orang tanya kenapa biar je? Bukankah minum arak ni haram? Patut kena tegur. Dia kata biarkan mereka. Kalau kita buat nahi mungkar sekarang, mereka tak minum arak. Bila mereka tak minum arak, mereka tak mabuk. Bila tak mabuk, mereka akan bunuh ramai orang. Biar dia pemabuklah sekarang. Dia orang tak bunuh orang. Kerana dia menimbang dari sudut maqasid. Kerana pengharaman arak tu haram, betul. Minum arak haram. Bunuh orang pun haram. Tapi bila bertembung antara minum arak dengan bunuh orang. Kalau dia minum arak, dia tak bunuh orang. Kalau dia tak minum arak, dia bunuh orang. Kita kena timbang. Tak ada jalan keluar lain. Kalau ada jalan keluar, kena pilih jalan keluar tu. Dua-dua kena cegah. Bunuh orang pun jangan, minum arak pun jangan. Tapi kalau tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kena timbang salah satu. Kena pilih salah satu. Kena pilih al-maslahah al-arjah. Kena pilih maslahah yang paling utama. Bunuh orang. Lebih berat daripada minum arak. Kerana minum arak, mafsadah dia tu, ataupun kerosakan dia tu pada diri dia, belum tentu dia keluar lagi. Jadi biarlah daripada dia bunuh orang. Itu benda yang kena timbang betul-betul. Tapi kena timbang ni ilmuan lah. Umpamanya Nabi SAW pun ada tunjuk benda ni. Nabi SAW ketika menguasai kota Mekah balik. Kita semua tahu kan Nabi SAW 13 tahun di Mekah, Nabi tak dapat berkuasa penuh di Mekah. Orang-orang Mekah ni yang masuk ketika itu, yang masuk Islam ketika itu, orang yang tak ada pengaruh kuat. Yang pengaruh kuat tak mau ikut Nabi pada masa itu. Maka Nabi pun keluar ke Madinah, membina kekuatan, akhirnya menguasai balik kota Mekah. Bila Nabi menguasai balik kota Mekah, Nabi ada kecenderungan untuk membina semula Kaabah dengan binaan Nabi Allah Ibrahim.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada disebutkan perkara ni. Nabi kata laula hadithu ahdiki bil kufr ataupun bisyirk la hadamtul Ka'bah wa banaituha wa la banaituha ala qawaid Ibrahim kama qala. Kalaulah tidak kerana kaum kau ni baru saya terlepas daripada kekufuran, kesyirikan, aku dah robohkan Kaabah ni dan aku bina semula di atas binaan asal Nabi Ibrahim, iaitu binaan yang mana Hijr Ismail tu ada dinding. Sekarang ni Kaabah petak. Dulu Kaabah tak petak. Dulu Kaabah dua je bucu. Yang belah sana tu curve. Di belah Hijr Ismail tu kan ada melengkung tu kan yang batu tu. Sebenarnya zaman Nabi Ibrahim ada dinding. Dia tak ada empat bucu. Dia cuma ada dua je bucu. Rukun Yamani dan juga rukun Hajar Aswad. Yang dua lagi kat depan tu disambung dengan Hijr Ismail. Nabi nak robohkan binaan petak ni. Pasal apa jadi petak macam tu? Sebab pernah runtuh di zaman awal, bila Quraisy nak bina, mereka tak cukup duit. Maka mereka bina petak dan buat sedikit tanda. Kerana itu sebahagian daripada Kaabah. Sebab tu bila kita tawaf, kita tak boleh masuk Hijr Ismail. Tak sah tawaf. Kena keluar. Kena berada di luar daripada Hijr Ismail. Jadi itu di antara perkara yang Nabi SAW tak buat. Kenapa? Kerana Nabi bimbang. Nabi nak buat, tapi Nabi bimbang. Nabi timbang. Oh, takut-takut nanti orang akan syirik balik kerana Kaabah ni ada kedudukan dia di sisi masyarakat. Kaabah ni ada nilai daripada orang-orang Quraisy. Jadi Nabi tak buatlah. Tapi bila masuk zaman Abdullah bin Zubair, dia buat. Masuk zaman Abdullah bin Zubair dah tak berkuasa lagi, kerajaan Bani Umayyah dah berjaya menjatuhkan Abdullah bin Zubair, mereka robohkan balik, mereka bina balik dengan binaan di zaman Nabi SAW yang betak tu. Lepas tu adalah nak diubah. Orang pernah tanya Imam Malik, Imam Malik kata tak payahlah ubah balik dah, kerana aku bimbang setiap pemimpin akan robohkan Kaabah, dan pada ketika itu Kaabah dah tak ada kehebatan lagi dah pada jiwa umat. Maka kekallah binaan Kaabah tu sehingga ke hari ini, ya. Baik. Okey. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. Ini riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, hadis nombor ataupun riwayat nombor 275. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan an Zubayd an Murrah an Abdullah qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mala man ahabba wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib faman dhanna bil mali ay yunfiqahu wa khafa al-aduwa ay yujahidahu wa haba al-layli ay yukabidahu falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang bermaksud, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Kathir telah menyampaikan kepada kami, dia berkata Sufyan telah mengkhabarkan kepada kami daripada Zubair, daripada Murrah, daripada Abdullah. Abdullah ni ialah Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya, ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud, ya, bukan kata-kata Nabi. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membedakan di antara kamu akhlak kamu seperti mana Allah membedakan sesama kamu rezeki kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang dia cinta dan orang yang dia tak cinta. Dan Allah tidak memberikan keimanan melainkan pada orang yang dia cinta. Sesiapa yang merasa ada kebakhilan pada hartanya daripada dia menafkahkannya, dan ada merasa takut kepada musuh untuk dia berjihad padanya, dan takut malam sehingga dia tidak boleh tidur padanya, maka hendaklah dia memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Riwayat ini merupakan riwayat yang sahih daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Baik. Walaupun dia kata-kata Abdullah bin Mas'ud, tapi nampaknya ia merupakan zikir yang tidak mungkin
difikirkan dengan akal, maka kemungkinan besar Abdullah bin Mas'ud mengambil hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah Taala membedakan di antara kamu ni akhlak kamu. Seperti mana dia bedakan rezeki. Maksudnya, ada orang akhlak tinggi, akhlak baik. Ada orang akhlak buruk. Ada orang akhlak sederhana. Sama macam Allah Taala bedakan rezeki. Ada orang rezeki banyak, ada orang rezeki sederhana dan ada orang rezeki rendah. Rezeki dia sikit. Semua itu adalah dengan ketentuan Allah. Tapi adakah bermakna kita tak perlu nak usaha untuk naikkan akhlak kita, tinggikan akhlak kita? Tak juga. Seperti mana kita berusaha untuk meninggikan rezeki kita, walaupun rezeki itu telah ditentukan oleh Allah, begitu jugalah kita kena usaha untuk tinggikan akhlak kita, untuk baikkan akhlak kita. Ya? Baik. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa inna Allah yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Allah, dan sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang dia suka, dia cinta. Allah pernah memberikan harta kepada Nabi Sulaiman. Allah pernah memberikan harta kepada Uthman bin Affan. Allah memberikan harta kepada Abdul Rahman bin Auf. Ini semua orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Sulaiman itu Nabi. Uthman dan Abdul Rahman bin Auf itu sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga. Wa man la yuhib, dan Allah Taala juga ada memberi harta kepada orang yang dia tak suka. Siapa? Firaun, Haman, Qarun. Allah Taala benci kepada mereka, tetapi Allah Taala berikan harta kepada mereka. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kekayaan ni dia bukan kayu ukur untuk kita nilai Allah Taala sayang ke tidak pada seseorang. Sebaliknya yang diukur itu ialah bagaimana dia menguruskan harta. Kalau dia menguruskan harta gaya Nabi Sulaiman, dia menguruskan harta gaya Uthman, dia menguruskan harta gaya Abdul Rahman bin Auf, maka dia orang yang Allah Ta'ala sayang. Tapi kalau dia menguruskan harta, dia mencontohi Firaun, dia mencontohi Qarun, dia mencontohi Haman, maka dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Abdullah bin Mas'ud nak bagi tahu kat kita, harta ni dia bukan penentu kesalehan. Dia bukan penentu kejayaan. Dia adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan pada tangan kita. Bagaimana kita nak menguruskannya dengan cara yang selamat untuk diri kita. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Tapi Allah Ta'ala tak beri iman melainkan pada orang yang Allah Ta'ala sayang. Kata Syekh Ibn Uthaymin, Allah beri iman kepada orang yang bersedia untuk menerimanya. Seperti mana Allah beri rezeki kepada orang yang berusaha mencari rezeki. Dah kalau dia tu sendiri tak cari hidayah, macam mana Tuhan nak bagi hidayah ke dia? Betul hidayah tu daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang Allah Ta'ala suka. Tapi dia kena usaha mencari. Kerana manusia ini ditugaskan untuk berusaha. Al-akhdhu bil asbab. Manusia ni kena terikat dengan sebab dan musabab yang Allah Ta'ala letakkan dalam dunia ni. Dia kena pergi carilah. Dia kena usahalah. Kemudian Allah bagi kat dia. Ya? Dan disebut kat sini. Dia kata apa? Faman dhalla bil mal, faman dhanna bil mal. Siapa yang ada rasa macam kedekut untuk menginfakkan harta, takut untuk berjihad, takut dengan musuh untuk berjihad, takut tak boleh tidur malam. Takut tak boleh untuk salat malam. Takut tak boleh salat malam. Takut tidur lama sangat. Maka perbanyakkanlah sebut la ilaha illallah. Zikir subhanallah. Zikir alhamdulillah. Dan zikir Allahu Akbar. Semua ini menunjukkan bahawasanya kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengiktiraf bahawasanya Allah Taala itu sajalah yang berkuasa. So apa faedah yang boleh kita ambil daripada riwayat ni? Yang pertama, nak bagi tahu tentang akhlak tu perlu kita berusaha untuk meninggikannya, sama seperti mana kita berusaha untuk meninggikan ataupun memperbanyakkan rezeki kita. Ya. Dan sesiapa yang
diuji dengan kebakhilan, ketakutan daripada musuh yang memusuhi agama, sukar untuk bangun qiyamul lail, banyakkan doa ni. Banyakkan doa ni, mudah-mudahan ada ruang untuk Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita uh, menjadi berani, bangkitkan kita untuk menjadi pemurah, dan bangkitkan kita untuk menjadi manusia yang rajin untuk berqiyamul lail. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Saya berhenti di sini dulu, insya-Allah. Jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, saya tengok ya, kalau ada soalan lain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimaklumkan bahawa ada hadis-hadis yang disandarkan kepada Ibn Abbas merupakan hadis dhaif. Mohon pencerahan. Memang ada. Um, tapi bukan Ibn Abbas tu penyebab dhaif tu. Ibn Abbas tu sahabat Nabi, orang hebat. Cuma perawi-perawi yang meriwayatkan tu, ada perawi-perawi yang dhaif. Maka sebab itu jadi dhaif. Ha. Bukan kata Ibn Abbas aja, riwayat Abu Hurairah pun banyak. Ya, riwayat Abu Hurairah pun banyak yang dhaif, tapi bukan Abu Hurairah lah penyebab dhaif tu. Banyak lagi perawi-perawi lain yang di bawah yang menjadi penyebab kepada dhaifnya sesebuah riwayat. Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir iktidal yang mempunyai lafaz yang panjang boleh dibaca pada rakaat keberapa? Adakah pada rakaat terakhir saja, pada setiap kali rakaat? Ada pelbagai bacaan iktidal yang dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang panjang, sebab itu di Mekah dia iktidal dia panjang. Siapa yang pernah pergi Mekah, iktidal dia lama. Kita pun cakap, imam ni tak nak turun ke baca doa kunut ke kan? Tapi solat asar sebenarnya dia baca iktidal dengan zikir yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya berdoa sewaktu sujud dan sebelum salam dengan doa-doa sunnah dari hadis yang dhaif? Boleh. Doa ni tak ada masalah. Tak ada hadis pun kita boleh doa. Apatah lagi dengan hadis-hadis yang dhaif. Selagi mana maknanya baik, maknanya tidak bercanggah dengan syarak, boleh berdoa dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sekiranya kita dah belajar cara baca bismillah secara perlahan sebelum Fatihah, boleh ke kadang-kadang kita baca secara nyaring? Jazakallah khairan wa antum jazakumullah khair. Sebenarnya dalam bab baca basmalah secara dengan suara yang kuat ataupun dengan suara yang perlahan, ini khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i cenderung untuk baca kuat, mazhab Hambali, Hanafi dan juga Maliki cenderung untuk Maliki tidak baca, tetapi Hambali baca perlahan. Ya. Jadi khilaf di kalangan para ulama kerana riwayat yang datang berbeza-beza. Riwayat daripada Anas mengatakan kebanyakan anak murid Anas kata slow, tapi ada riwayat daripada sahabat baca kuat. Oleh kerana itu khilaf muktabar. Ibn Qayyim kata dalam banyak keadaan Nabi ni baca slow, tapi ada bukti yang menunjukkan kadang-kadang Nabi baca kuat. Jadi sebab itu kalau kita tengok Imam Mekah pun dia ada baca kuat. Ada waktu di Masjid Shah Alam dia baca pelan pula kan. Jadi benda ni khilaf yang muktabar, tak perlu untuk dijadikan polemik. Boleh amal ke mana-mana pun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kita masuk masjid waktu hampir maghrib, waktu itu termasuk waktu yang diharamkan salat, adakah kita tidak boleh solat tahiyatul masjid? Salat-salat yang waktu-waktu yang tidak boleh salat dikecualikan padanya salat yang ada sebab yang mendahuluinya. Maksudnya bila kita masuk masjid, kenapa kita salat tahiyatul masjid? Sebab kita masuk masjid. Maka dikecualikan boleh kita salat. Di apa? Disunatkan kita salat walaupun pada waktu yang larang, kerana waktu tu kita masuk masjid. Kerana Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjid, fala yajlis ataupun falyarka' raka'atin qabla an yajlis." Maka siapa yang masuk masjid hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu juga pada hadis Sulaik Al-Ghatafani
dalam hadis salat Jumaat, Nabi sedang membaca khutbah, dia masuk, Nabi tanya dia, dia duduk, lepas tu Nabi tanya, sallaita raka'atain, dah salat 2 rakaat belum? Nabi kata, qum salli raka'atain wal tajawwaz fihim. Bukan maqam. Nabi kata bangun, salat 2 rakaat dan ringkaskan solat tu. Menunjukkan solat tahiyatul masjid ni dikecualikan daripada waktu-waktu yang dilarang. Boleh untuk disolat pada waktu yang dilarang pun, kerana ada sebab yang mendahulunya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan uh, kita dirahmati, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ayah saya bercerai. Ayah saya kata ayah buang semua anak ayah. Saya ada WhatsApp minta maaf tapi dia senyap je. Saya naklah jumpa anak ayah saya dengan bini baru. Anak tu jadi adik tiri saya lah kan. Adakah saya tidak akan ditanya tentang mereka di akhirat? Saya doa setiap kali solat supaya dapat jumpa mereka. Saya takut ayah saya mati sebelum saya dapat jumpa dia. Pertama, saya ucapkan sabar kepada Tuhan. Ini merupakan ujian yang besar. Tapi ada satu hadis yang mana ada seorang sahabat Nabi SAW jumpa Nabi, dia kata dia buat baik kepada keluarga dia untuk menghubungkan silaturahim, tapi mereka tak buat baik pada dia. Maka Nabi SAW kata kat dia, kalau kau buat begitu, sesungguhnya engkau telah menyuapkan kepada mereka pasir yang panas. Maksudnya engkau sebenarnya buat benda yang baik, tetapi mereka balas dengan jahat. Sebenarnya mereka sedang seolah-olah memakan pasir yang panas. Maksudnya mereka akan rasa tak selesa dengan diri mereka, dengan tindakan mereka. Jadi teruskan buat benda baik, teruskan ucap ucapan yang baik. Kalau apa, ada waktu-waktu yang boleh kita ucapkan dengan ucapan seperti hari raya dan sebagainya, waktu-waktu yang mustajab doa-doakan untuk mereka dengan kita berikan doa melalui WhatsApp dan sebagainya. uh, Selain daripada doa yang bizahril ghaib, doa yang kita kirimkan kepadanya dalam keadaan dia tak tahu, teruskan buat baik pada dia, hantar hadiah ke apa pada dia pada hari-hari yang kita rasa dia boleh gembira dengan pemberian kita. Mudah-mudahan itu semua akan membuka hati dia untuk menerima kita. Tapi tak berdosa lah. Tuhan tak berdosa kerana Tuhan telah pun berusaha. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang boleh saya jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Kak Jini, Dr. Azmi, Ustaz Reza, Hadi Akmal dan semua tim Global dan semua yang hadir pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.